Okay, so hari ni kita continue lagi dengan apakah sifat sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Okay, so hari ni kita punya standard pelajaran kita ialah kita nak capai memerihal sifat sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Okay, so hari ni cikgu akan kenalkan kamu dengan 3 sifat sudut yang barulah, iaitu sudut pelengkap, penggenap dan konjugat. Okay, so apa itu sudut pelengkap? Okay, so sudut pelengkap ni kamu kena faham, hasil tambah, hasil tambah 2 sudut ialah 90 degree. Okay, 90 darjah. Okay, so sudut pelengkap ni, kamu kena ingat definisi dia. Hasil tambah 2 sudut ialah 90 degree. Okay, katakanlah cikgu ada macam ni kan, sudut 90 degree kan. Okay, sudut 90 degree kan macam ni, ada 90 kan. Okay, so katakanlah cikgu bahagi dekat sini. Okay, so bahagi dekat sini. Sini ada X, sini ada Y. Okay, so kita boleh buat kesimpulan kalau X tambah Y sama dengan 90, maka ini kita namakan dia sebagai sudut pelengkap. Okay, sudut pelengkap. Okay, so katakanlah cikgu bagi satu situasi dekat kamu kan. Okay, satu situasi dekat kamu. Okay, cikgu lukis sekejap. Okay, cikgu lukis macam ni kan. Katakanlah dekat sini 30 kan. Okay, so macam mana kita nak cari kat sini? Katakanlah ni kita tak tahu kan. Tapi dia kata cari sudut pelengkap bagi sudut ni lah kan. Sudut ni. So cari sudut pelengkap. So macam mana kita nak cari? Tapi kamu tahu kan sudut pelengkap dia ialah 90 degree. So maka kita boleh buat macam ni lah. X tambah 30 bersamaan dengan 90. So kita nak cari nilai X kan. So kamu bawa tambah 30 ni, bawa ke kanan, dia akan jadi tolak. So 90 tolak dengan 30. Okay, so kita akan dapat 60. Maka 60 ni ialah sudut pelengkap bagi 30. Sebab sudut pelengkap ni X tambah Y sama dengan 90. So 30 tambah dengan nilai X ni akan dapat 90. Sebab ini merujuk kepada sudut pelengkap. So dekat sini kan, ni definisi dia lah. Hasil tambah 2 sudut ialah 90 degree. Okay, so itu untuk sudut pelengkap. Next, kita jumpa sudut penggenap. Okay, so sudut penggenap tu apa? Sudut penggenap ikut definisi ialah hasil tambah 2 sudut ialah 180 degree. Okay, so sudut penggenap ni ataupun in English kita panggil sebagai supplementary angle. Okay, ni nama dia in English lah, angle. Ni sudut penggenap. Tadi yang sudut pelengkap ni ataupun nama dia in English kita panggil sebagai complementary angle. Complementary angle. Okay, ni nama dia dari English lah. So info lah kalau kamu nak tahu. Okay, so ini kita back to sudut penggenap. Sudut penggenap ni dia kata ataupun supplementary angle. Hasil tambah 2 sudut ialah 180. Okay, so sebelum kelas ni, cikgu ada ceritakan. Katakanlah kamu ada straight line. Okay, so sudut garis lurus ni ialah 180. Okay, so 180. So apa kaitan di antara ni? Hasil tambah 2 sudut 180. Okay, katakanlah cikgu ada satu straight line. Okay, lepas tu dekat sini kan, cikgu bahagi. Ada satu sudut dekat sini. Okay, sudut sini X, cikgu namakan kat sini Y lah. Okay, so makna kata daripada sini, okay, sebab dia kata sudut penggenap hasil tambah ni ialah 180. Okay, so dekat sini kita boleh buat kesimpulan X tambah Y sama dengan 180 degree. Okay, sebab sudut garis lurus ni 180 kan. Tapi dia kata sudut penggenap hasil tambah 2 sudut ialah 180. So kita buat kesimpulan ialah X tambah Y sama dengan 180. So katakanlah cikgu bagi kat kamu satu situasi kan. Okay, setelah cikgu bagi satu situasi dekat sini.
Okay, so sini ada satu bahagi. So, katakanlah dekat sini 60 degree. Okay, so macam mana kita nak cari nilai X kat sini? Macam mana kita nak cari nilai X? Okay, so kamu tahu kan, sudut penggenap untuk garis lurus ialah 180. Okay, so kita boleh buatlah 180 sama dengan X tambah dengan 60. Okay, so makna kata X tambah dengan 60 ni, sebelah ni, mereka tambah ni akan dapat 180 sebab satu straight line ialah 180. Ataupun, so kita sekarang ni kita nak cari sudut penggenap dia lah kan. So macam kita nak cari, kamu akan ubah. Okay, kamu akan ubah tambah 60 ni untuk cari nilai X. So kita akan dapat X sama dengan, okay, X sama dengan 180 tolak dengan 60. So kamu akan dapat 120. Maka sudut X ni, okay, sudut X ni ialah 120 degree. Okay, so itulah cara nak faham dia. Kalau sudut penggenap ni hasil tambah antara dua sudut, nampak tak? Antara dua sudut ni akan dapat 180. Tadi sudut pelengkap hasil tambah ni, sudut tambah X dengan Y ni akan dapat 90. Okay, lepas tu yang ketiga kita jumpa sudut konjugat. Okay, so sudut konjugat ni kan ikut definisi, okay, hasil tambah dua sudut ialah 360 degree. Okay, so makna katakanlah cikgu ada sudut dekat sini kan. Okay, sudut dekat sini. Okay, so katakanlah cikgu ada, sini cikgu ada X. Okay, sini cikgu ada Y. Okay, so dia kata hasil tambah dua sudut ialah 360. Mana kata akan menjadi satu putaran lengkap lah kan dekat sini kan. Sebab tadi kita belajar putaran lengkap, sudut dia ialah 360. Okay, so apa nama sudut dia? Kalau lah kamu buat X tambah Y sama dengan 360. So, ini ialah nama dia sebagai sudut konjugat. Okay, so katakanlah cikgu bagi satu situasi dekat kamu kan, macam ni kita nak cari nilai. Okay, katakanlah dekat sini 300. Okay, so macam mana kita nak cari nilai X? Okay, so kamu tahu satu putaran lengkap ialah 360 kan? So sudut konjugat, so kita gunalah info yang apa yang kita ada. Okay, so kamu akan dapat 300 tambah X sama dengan 360. Okay, so macam ni kita nak cari X? 300 ni kita akan bawa ke kanan. Okay, so kamu akan tulis 360 tolak 300. Sebab apa tolak? Sebab dekat sini positif. So 360 tolak 300, kamu akan dapat 60. Maka X ni ialah 60 degree. Okay, so 60 ni ialah sudut pelengkap bagi 300. Sudut konjugat. Sebab dia hasil tambah kedua-dua sudut ni akan membawa kepada 360. Okay, boleh faham? Kalau kamu tak faham, boleh tanya dalam kelas Okay, next cuba tengok ni, latih diri. Latih diri 8.1D kan? Okay, jelaskan sama ada setiap pernyataan benar atau palsu. Okay, so kita nak tahu sama ada betul ataupun salah lah, ataupun true or false. Okay, so cuba tengok kat sini. 60 degree ialah sudut pelengkap bagi 30. Okay, so first kali kamu kena tahu, sudut pelengkap ni, hasil tambah kedua sudut akan dapat berapa. Okay, sudut pelengkap, tengok kat sini. Sudut pelengkap, okay, so sudut pelengkap akan membawa kepada 90 degree. Okay, so kamu tahulah, untuk sudut pelengkap ni kena dapat 90. Okay, so kamu check, betul tak? 60 tambah 30 dapat 90. Okay, 60 tambah 30 sama dengan 90. So, betul lah. So, pernyataan ini adalah benar. Okay, betul lah. Nombor 1 benar. Okay, so cikgu tulis kat sini. Nombor A ni betul ataupun benar. Okay, so cuba kita tengok yang B pula. Okay, yang B pula. 125 ialah sudut penggenap bagi 45 degree. Okay, so kamu kena tahu sudut penggenap ni apa. Okay, so kita back balik tadi. Sudut penggenap ialah hasil tambah dua sudut ialah 180 degree.
So maknanya kedua-dua sudut tu kena tambah dan dapat 180. Okay, so kamu check 125, nampak tak kat sini? Sini kan 125 tambah dengan 45. Okay, kamu tambah kedua-dua ni, kamu dapat 170. Okay, so ini bukan sudut penggenap. Maknanya kata 125 ni bukan penggenap kepada 45. So ini salah lah. So dia palsu. Okay, so cuba tengok yang C pula. Okay, yang C 360 ialah sudut konjugat. Okay, so kamu pergi tengok definisi. Sudut konjugat ni apa? Sudut konjugat ni hasil tambah dua sudut ialah 360. Maknanya kata kamu tambah X dengan Y ni akan menjadi 360. Okay, so let's say kita tengok 300 tambah dengan 60. So kamu dapat berapa? Kamu dapat 360. So, maka betul lah. Sebab sudut konjugat, dia kena hasil tambah kedua-dua sudut akan menjadi 360. So, C ni ialah benar. Okey. Cuba tengok yang D pula. 142 dan 38. Okey. 142 dan 38 ialah sudut penggenap. Okey, so sudut penggenap dekat sini kan. Kita jumpa tadi kan. Sudut penggenap ni hasil tambah akan dapat 180. Okay, so kamu check. 142 tambah dengan 38 dapat berapa? Dapat 180. Okay, so ini betul lah. Makna kata 142 dan 38 ialah sudut penggenap. Okay, so ini pernyataan ni betul. So katakanlah kamu nak lukis kan. Okay, katakanlah dekat sini 38. Okay, so ini 142. So 142 tambah 38 akan dapat 180. Maknanya kata daripada sini ke sini dia akan dapat sudut garis lurus lah. 180. Okay. So cuba tengok yang E pula. Jika A ialah sudut konjugat. Okay, nampak tak sudut konjugat? Sudut konjugat hasil tambah kenalah 360 kan? Bagi B, maka A sama dengan 360 tolak B. Okay, so sekarang ni kita nak cari nilai B lah kan? Nilai A lah kan? Okay, so macam ni kita nak buat. Kamu tengok kan sudut konjugat. Tengok dekat definisi. Okay. Hasil tambah dua sudut akan dapat 360. So, maka kita tahulah kamu akan buat macam ni. A tambah dengan B sama dengan 360. Kenapa 360? Sebab dia kata sudut konjugat. Okay, so sekarang ni kita nak ubah pernyataan ni jadi macam ni lah. Okay, so macam ni kita nak ubah. Okay, so kamu akan buat tambah B ni bawa ke kanan. So, A sama dengan 360 tolak dengan B. So, sama tak? Sini sama dengan yang ni kan? So, maka pernyataan ini adalah benar. Okay. So, takat tu dulu kelas kita untuk tajuk sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Kalau kamu ada soalan nak tanya, boleh tanya cikgu dalam kelas. Thank you semua.